Okay, page 60, question number 10. Right. Itu ni soalan nombor 10, Alif. Okay, so apa yang dia bagi? Pertama sekali, tu simbolnya L. Okay, dia bagi inductance. Next. Resistance. Okay, so 230. V apa? V kita kena ada subscript. So, dia kata RMS voltage. So, kena letak V RMS. Sama dengan tu boleh ni, sama dengan. Okay, next. Okay. So soalan minta, okay, sebelum kita buat kan AC circuit, kita kena analyze circuit kita tu jenis apa? Apa jenis circuit kita ni? RL kan, sebab ada resistor dan inductor. So tak ada kapasitor. So RL circuit. Boleh tulis Alif RL circuit? Okay, tak apa, madam dah awak. RL circuit. Okay. So soalan dia minta apa? Apa simbol soalan tu? 10A. Dia minta the reactance of the inductor. XL. Okay, good. So soalan minta XL. So XL, kita ada frekuensi kan? So apa formulanya? 2 pi FL. Ain plotted point silap Ain. Dekat graf ada point yang awak silap plot. Semalam yang dekat graf. Ada 2 point yang tersilap plot. Sebenarnya close je. Yang point yang jauh daripada basic line tu sebenarnya dekat je dekat basic line. Dia tak jauh daripada basic line. Macam tu lah. Ni tak boleh. Okay, 219.91 ohm. Okay, dapat? Okay, boleh. So next, ke yang B, Theophilus, Z, impedance. Okay, so B. Soalan minta impedance kan, so itu adalah Z. Nak cari Z korang, nak cari Z, kita ada 2 formula tau. Formula pertama sama ada guna teorem Pythagoras. Kedua, gunakan V RMS sama dengan I RMS Z. Kat situ pun ada Z juga, betul? Sebab ni adalah combine circuit, so kena guna V sama dengan I Z. Dia memang bagi V RMS, tapi I RMS tak ada. So, sebab tu kita tak boleh guna V sama dengan I Z pun. Faham tak? So maksudnya jangan ingat Z tu cuma teorem Pythagoras je, tak. Dia ada juga dari V sama dengan I Z. So yang ini kita akan gunakan yang teorem Pythagoras. Soalan minta Z. Soalan minta Z, kita Z pun teorem Pythagoras, Theophilus. So yang in terms of opposition, Z sama dengan square root. Sebab yang ni kan RL, so resistance memang R lah, R square. Inductance, dia punya opposition namanya XL, betul. So plus XL square. Okay, faham? Okay. Dia buka mic. Ain tutup mic Ain. Oh, dia pakai mikrofon tu. So dia tak adalah noise cancellation sangat kan? Oh, okay. Dia kena pakai ni.
apa nama dia ni, iPod iPod Pro, yang tu cancellation noise yang tinggi lah. Cancellation noise iPod Pro tu, yang iPod Pro, dia cara dia cancellation dia tu adalah bila noise tu dari luar, so iPod tu dia hasilkan wave yang opposite dengan yang noise punya wave. So dia akan, magnitude dia akan zero lah. So tu cara teknologi. iPad Pro. Tak promote. Okay, bukan duta Apple. Okay, so itu nombor 10 bit kita gunakan teorem Pythagoras kan. Okay, so teorem Pythagoras ada dua, sama ada in terms of voltage ataupun in terms of opposition. Bila mereka cakap opposition ni maksudnya siapa opposition of current? Sama ada resistance, XL, XC ataupun total oppositions adalah Z. So tu adalah yang menghalang current dalam circuit kita. Okay, so next nombor 11. Okay, kita ada frekuensi 150 Hz, resistor 300 ohm, kapasitor 2 microfarad. Okay, ni circuit RC kan sebab ada resistor dan kapasitor. Okay, soalan A dia minta XC. Since kita ada frekuensi, so kita gunakan 1/2 pi FC. Okay, good. Nanti sebelah Ya. Ada yang sebut nama madam ke? Bukan. Ya. Dua lah yang bahagian point plot tu. Yang range tu madam tak tengok lagi. Dia tak beri lagi lah. Sembahkan tu. Baru 3 macam tu. Baru 3 je. Dia effect dekat gradient. Tapi kalau gradient dia within range yang kita terima, so dia tak ada market, dia tak ada tolak lah. Tapi kalau gradient dia terlalu jauh dengan skema, so yang tu akan tolak. Saya punya 7.98. 14 kalau awak punya gradient better still accepted. So memang dua je yang, sebab maksudnya awak punya percentage difference 5 betul. So 5 tu okey lah, madam kata bawah 10 kan. So apa ni, 2 markah dekat graf tu, so 14.7 lah. Kalau tolak 2 markah. Tapi okey je 14.7 pun. Okay, dapat dah? Dah dapat dah kan? Dapat apa? Ya, XC tadi ni. Okay, so sekarang adalah Z. Okay, so soalan B minta Z. So Z kita adalah teorem Pythagoras. Since ini adalah RC circuit, so R square plus XC square. Okay, sama ke jawapan 609.47 ohm? Okay, betul. Okay, next, C. Okay, C. Soalan minta phase angle. Phase angle guna tangent kan? Okay, so phase angle sama dengan arc tangent VC bahagi VR, tapi kita tak ada VC dan VR kan? Yang kita ada adalah R dengan XC, betul? So kena gantikan dulu. VC, apa formula VC? IXC. Okay, bahagi VR adalah IR, betul?
Dan I tu nilai yang sama sebab ni series current yang flow adalah sama. So I tu boleh cancel. So sebab tu phase angle formulanya juga adalah in terms of opposition pun boleh. Selain daripada in terms of voltage, boleh juga buat dalam in terms of opposition. Okay, faham? Boleh tambahkan dekat CNC table. Awak tu, CNC table tu kan kita buat dia apa? VC bahagi VR tu. So ataupun XC bahagi R. Dekat RC circuit. Faham tak? Faham kan? Sebab nisbah dia orang tu sama. Kan kita ada VR sama dengan IR, VC sama dengan IXC, VL sama dengan IXL. So nisbah dia orang tu sama sebab current kesemuanya sama current flow. So sebab tu kita boleh cancel the current. So kita akan dapat XC bahagi R ataupun XL bahagi R. Kalau RCL kita dapat apa? Kalau RCL? XL minus XC bahagi R. Okay, boleh? Dekat formula muka surat 13, cuba tengok sekejap. Kan muka surat formula nombor 61 memang dia bagi in terms of opposition ataupun in terms of voltage pun boleh kan? Tambah dekat bahagian formula nombor 61 tu. Tambahkan dia. Phase angle sama dengan arctangent apa? Arctangent VL minus VC bahagi VR. Okay, faham? Kalau yang nombor 60, dia bagi in terms of opposition juga Z kita. Kalau in terms of voltage, apa teorem Pythagoras kita? V RMS tambah dekat nombor 60. So V RMS sama dengan set VR square plus VL minus VC. Tutup kurungan square. Kan? Okay, faham? Okay, so boleh? Next. Okay, sekejap. Yang kita dapat phase angle yang 1.06 radian ni, sebab ini kan adalah RC circuit korang. RC circuit, kalau phasor diagram RC circuit, kita ada VR sebelah kanan, VC sebelah bawah, betul? Lepas tu kita punya resultants adalah apa? Resultants adalah VRMS. So kat x-axis adalah current. So phase angle adalah angle antara current IRMS dan VRMS. So dekat sini current kita punya angle tu dekat fourth quadrant, betul? So sebenarnya kalau korang bagi tahu dia nilai ni, kena lukis sekali phase angle. Kalau tak, kena lukis sekali phasor diagram. Kalau tak lukis phasor diagram, kita kena letak negatif sebab 1.06 tu berada di kuadran yang keempat. Faham tak? Sebab kita kan belajar matematik kan. So dia punya angle dekat bawah. So dia jadi negatif. So kalau nak selamat, kalau dia bagi tahu angle ni, lukis sekali dekat mana location of the angle. Okay, boleh? Okay, so itu soalan 11C. Okay, next nombor 12. Nilam. Ini mana? Okay, so ni. Nombor 12 dia bagi capacitance. $61. Bagi capacitance lagi 50 Hz.
Tak boleh V, tak boleh V sahaja. So korang cuba baca nombor 12 An AC circuit consists of capacitor. So pertama sekali kita ada capacitor connected in series to a 50 Hz source. So itu power supply lah. And lamp of 2.5 volt. So maksudnya 2.5 volt ni voltage siapa? Lamp. Itulah lamp punya kan, sebab ada perkataan off dekat situ. Betul tak? So dia kata lamp of 2.5 volt. So itu adalah voltage lamp. Dan lamp adalah apa? Resistor ke kapasitor ke induktor? Resistor. Lamp adalah salah satu contoh resistor. Faham? So V yang dia bagi tu adalah V apa? VR. Okay. V resistor. 2.5 volt. Current siapa? Current resistor juga. By the way, current resistor sama dengan current capacitor, sama dengan current power supply kan? Current kita dia sama untuk semua orang. Current power supply adalah IRMS. Faham? So sebenarnya dia bagi current dekat resistor. Current resistor sama dengan current power supply. So itu adalah IRMS. Buat subscribe RMS tu. Okay, faham? Okay, soalan A, dia ada dua soalan kat situ. Reactance of capacitor and resistance of the lamp. Okay, ni circuit RC, betul? RC kan, ada resistor dan capacitor. C, bukan L. XC. Okay, kita ada frekuensi. So 1/2 pi FC. So korang punya result PSPM 10 hari bulan Waktu cuti lah. 10 hari bulan, 7, 8, 9 hari Rabu. Madam dah bocor dakar rahsia kan? Dah bocorkan dakar rahsia dekat korang. Yang korang punya kelas first ranking. Tak tahu? Ada, Madam ada bagi tahu. Kan? So insyaAllah A. Tapi tak semua sebenarnya, tak semua yang itulah. Okay, majority A. Okay, so soalan minta XC dengan resistance kan? Okay, so VR kita buat subscript again. Voltage resistor sama dengan current times resistance. Okay, VR sama dengan IR kan? Yang individual punya. Okay, 8.33 volt. 8.33 ohm. Okay, boleh? Okay, next. Soalan B, impedance. So kita gunakan teorem Pythagoras. XC square plus R square. Siapa tak balik? Ain tak balik lah. Oh. Oh, balik mana? Rumah kawan yang hari tu. Yang ni yang lain. Kawan ramai. Madam biasa balik rumah kawan. Pakai baju kurung kawan pun biasa. Bosan dengan baju kurung kita kan. Buka almari tu, nak pakai baju apa. Lepas tu buka almari sebelah kawan punya. Aku nak pinjam. Kan? Bosan lah baju kurung kita. Okay, so soalan C dia minta voltage of the source. So itu adalah VRMS.
So VRMS sama dengan IRMS Z. Sebab ni combine circuit. Kan madam kata chapter ni chapter yang paling senang sekali untuk semester 2. Senang tak? Kan? Senang je. Dia guna formula je. Okay, 2.68 volt. Okay, dia voltage of capacitor. Apa simbol dia? Voltage of capacitor. So VC. Okay, good. So VC sama dengan IXC. Madam suruh buat sampai nombor 12 lah. So 13 boleh buat juga. .954 volt Okay, korang check ya jawapan dekat belakang. Boleh? Okay, so good. Number 13. Boleh. Number 13 sebenarnya dah boleh buat juga. 13 sampai 14 tu boleh buat. Okay, 13 dia bagi apa? Pertama sekali, voltage siapa? VRMS. Sebab source kan, ada perkataan source guys. So dia dari power supply. So VRMS. 10 volt, lepas tu frekuensi. Next. Yang 2 Henry. Inductance. Itu capacitive, itu inductive reactance. So ada perkataan reactance. Inductance L. Simbol dia. Inductance. Okay. 2 Henry. Kalau Henry ni unit untuk inductance. Kalau Farad unit untuk capacitance. Okay. Lepas tu R, resistance. Okay, tulis ni circuit apa? RL. Sebab kita ada resistor dengan inductance. So circuit RL. Okay. Soalan A. Determine the current flow in the circuit. So, apa simbol dia? Simbol yang dia minta I apa? IRMS lah. Yang average punya. So IRMS. So VRMS sama dengan? Salah. So V sama dengan IR. Hanya untuk resistor je. Madam korang kena clear dah. Maksudnya yang formula kita belajar sekolah menengah V sama dengan IR tu hanya untuk resistor sahaja. So sekarang ni power supply circuit kita adalah RL circuit. So VRMS sama dengan IRMS Z. Sebagai total halangan. Faham tak? Sebab yang ni kan daripada power supply. So halangan dia adalah total halangan. Okay Annie. So which mean Z. Okay, so kita kena cari Z lah dulu sebab kita tak ada Z. So nak cari Z adalah teorem Pythagoras. Tapi kita tak ada X, XL. So kena cari XL dahulu. Kita ada L, kita nak tukarkan dia jadi XL. Macam tu. Okay, ada 3 step yang kena buat tu. Ohm unitnya untuk opposition ya. Kalau tak nak ni kita buat decimal places pun boleh 200 pi ohm ataupun kalau kita buat decimal places lebih better kot madam rasa sebab
takut korang ingat pi tu unit. Student selalu ingat pi tu dah letak unit dah. Padahal pi tu adalah nombor. So takut tak letak unit. Okay. Sebab ni soalan subjektif. Soalan subjektif kena ada unit. Kilo, eksponen 3. Okay. Square kan, kita tinggal square dekat ni. Ni kena ada square kan, so dia R square. Okay, sama tak jawapan dia? 1181. Unitnya apa? Nombor berapa ni? 13. Oh, belum lagi jawapan. Sorry, soalan minta IRMS. Yang kat sini. Unit dia ohm. Kena letak ohm. VRMS dah ada dah kat atas, 10. Soalan minta IRMS tu. .47. Betul? Eksponen negative 3 current. So 4. Okay, boleh. Boleh semua 3 step tu baru dapat jawapan current RMS. Okay. Nah, siapa? Ni lah. Ni dulu. Razin dulu. Next, 13A2 Roman. Okay, soalan minta voltage across the resistor and inductor. So ada 2 soalan. Apa simbol dia? VR dan VL. VR sama dengan IR. Okay, I kita dah dapat resistance 1 kilo. Kilo eksponen berapa Razin? .47 ohm. Okay, sorry, 8.47 volt. Okay, next VL. Hmm. 5.32 volt. Okay, boleh. Okay, next. Soalan 3 Roman. The phase angle between the applied EMF and current. So, soalan minta phase angle. Ni adalah RL circuit. Nak buat VL bahagi VR pun boleh. Nak buat XL bahagi XR pun XL bahagi R pun boleh kan. In terms of voltage ataupun in terms of opposition. Sebab semua kita ada. .56 radian dan ni kan RL circuit, angle kita memang dekat atas phasor diagram kan, dia berada di first quadrant. Cuba lukiskan phasor diagram dia.
Anak panah dia. Ini anak panah VL. Okay, kat mana? Feso. Tengah hitam. Okay. Pandai, cantik sangat tu. Cantik sangat simbol awak. Okay, good. So situ. Okay, so next B. Okay, dah? Semua dah siap dah sampai situ? Okay, soalan B, dia kata suggest a way to make the voltage to be in phase with current in the circuit. So voltage siapa yang dia nak in phase ni? Voltage siapa yang dia nak in phase dengan current? Voltage RMS lah, power supply. Sekarang ni kalau kita tengok dia adalah RL circuit. So sebab ada VL menyebabkan V RMS kita terangkat ke atas. Betul? Resultance kita tu dia jadi ke atas. Sebab VL kita ke atas. So dia punya kata macam mana nak bagi V RMS ni in phase dengan current. Current kita dekat x-axis. So apa caranya? Nak kena buat apa? Buang apa? Induktor. Sebab VL yang menyebabkan V RMS kita ke atas. Betul tak? So caranya adalah pertama remove inductor from the circuit. So circuit kita akan jadi pure resistor. Cuma ada resistor saja kan. So voltage resistor samalah in phase dengan current. Okay, faham? Okay, cara yang kedua. Dia nak apa ni? Suggest a way ni satu je nak suggest a way. So satu je cara. Okay, cara yang kedua. Okay, madam, ini adalah subtopik seterusnya. Adalah kita boleh insert capacitor. Okay, capacitor menyebabkan kita punya phasor diagram, kita ada V daripada capacitor. So VC kita ada dekat bawah kan, phasor diagram. VC kan voltage capacitor kan lagging behind current by pi over 2. Tapi bila kita insert capacitor, voltage capacitor dengan voltage inductor ni kena sama. Baru y-axis kita akan cancel kalau nilai VL dan VC tu sama. So maksudnya VL dengan VC boleh cancel. Kita punya V RMS just daripada VR sahaja. Faham? Okay. So cara kedua adalah insert capacitor with voltage capacitor sama dengan voltage inductor. So resultance dekat y-axis dah tak ada dah. So yang ada cuma resultance dekat x-axis which is voltage resistor. So voltage resistor memang in phase dengan current. Okay, ini adalah situasi resonance berlaku. Okay, dekat CNC table korang ada last sekali adalah bahagian resonance. Keluarkan CNC table. So, resonance hanya berlaku pada circuit RCL saja. So, korang boleh dashkan 5 circuit yang pertama tu. Tak ada resonance dekat 5 circuit. So, resonance hanya berlaku pada circuit RCL. Maksudnya kena ada tiga benda lah. Resistor, kapasitor dan inductor. Bila resonance berlaku, bila voltage inductor sama dengan voltage kapasitor. So walaupun ada inductor dan kapasitor dalam circuit RCL kita tu, tapi sebab voltage dia sama, kita boleh cancel the y-axis. Maksudnya circuit kita tu seperti hanya ada resistor je lah. Sebab voltage kapasitor dengan voltage inductor tu dah cancel off. Okay. Apa formula VL?
2 pi F, 2 pi FL, betul? 2 pi FL. Formula VC adalah 1 over 2 pi FC. Okay, boleh cancel ke 2 pi ni? Tak boleh sebab ni sama dengan bukan darab. Okay? So kita kena pindahkan, kita akan dapat 4 pi square F square LC sama dengan 1. Okay, jadikan frekuensi as a subtract. Frekuensi sama dengan 1 over 2 pi set LC. Madam pindahkan dia punya square sekali. Faham? Madam pindahkan square daripada frekuensi. So dia jadi set lah. So square of the 4 dengan pi boleh dapat 2 pi. So yang ada set adalah LC sahaja yang ada set. So ini dinamakan sebagai resonance frequency. So ini adalah formula frekuensi resonance. Okay, so by the way, frekuensi resonance juga rasanya dibekalkan dekat muka surat 14 tutorial book awak, betul tak? Ke tak ada? Oh tak ada, nombor 14, tak ada kan? Tambah korang? Tambah tu, bila tambah tu tulis dari awal boleh tak? Tulis resonance sekali. Resonance, lepas tu buat VL sama dengan VC. So dapatkan formula resonance dekat situ. Muka surat 14 kan, dekat atas tu dia kosong sikit. Nak buat kat bawah pun boleh. Okay, boleh. Kat bawah pun boleh. Bawah muka surat 13. Okay. Kita nak buat nota sedikit ke tentang resonance. Okay, dekat korang punya buku kertas A4 tu korang. Dekat kertas A4 korang tu yang bahagian belakang kertas A4 korang, kita buat nota sedikit tentang madam tertinggal ni lah. Kita buat nota dekat bahagian kertas A4 untuk bahagian resonance. Okay, so resonance occur in RCL circuit only. Okay, so voltage capacitor sama nilai dengan voltage induktor. So VC formulanya IXC, VL formulanya IXL. I diorang kan sama, so boleh cancel I. So XC pun sama dengan XL. Next, yang formula tadi lah Okay, dah? Okay, dah ke? Dah. Okay, so ada penambahan lagi nota. 4 important points that occur semasa resonance. So, point yang pertama kita tahu kalau dia adalah RCL circuit, berlakunya resonance dekat RCL circuit bila tadi adalah VL sama dengan VC, so sebab itu XL pun sama dengan XC kan, sebab current kita boleh cancel. So, impedance kita berada dalam keadaan sangat minimum di mana impedance kita sama nilai dengan resistance lah. Walaupun ada capacitor dan induktor, tapi sebab dia kan boleh cancel, so sebab tu impedance hanya datang dari resistor sahaja. So sebab kita punya halangan adalah minimum, so current boleh flow secara maksimum lah sebab halangan tu adalah orang yang memberi halangan kepada current. So current dalam keadaan maximum flow dekat circuit kita. Okay.
So korang kena tengok keyword-keyword yang menunjukkan kalau dia RCL circuit, dia cakap where the current is maximum flow in the circuit. So kita tahulah circuit kita tengah berlaku resonance. Okay, faham? Okay, so tu point untuk resonance. Okay. So yang tu tak masuk lagi. So kita nak terus habiskan kot rasanya 1 minit. So boleh lagi kan? Ada lagi soalan kan? So subtopik yang baru tu madam masuk esok kot. Okay, kita teruskan dengan soalan nombor 14. Okay, Khadijah Okay, so nombor 14. Okay, so dia beri kat situ ada resistor, induktor dengan kapasitor. So 141 volt tu nilai apa? VR, voltage yang pada voltage across the resistor. Okay, good. So 327 adalah VL, voltage across inductor. Kemudian 133 volt adalah voltage across capacitor. Okay, so tu yang diberikan dalam figure. Okay, by using the phasor diagram. Fine, by using the phasor diagram maksudnya kita kena lukis lah phasor diagram kita. Sebab dia suruh using phasor diagram. So lukis dahulu phasor diagram RCL circuit kita. So kita ada VR dahulu, VR dekat x-axis. Kemudian VL dengan VC, korang kena tengok siapa yang lagi besar voltage dia. Siapa? VL lagi besar. So VL tu kena panjang berbanding VC. VL dekat atas. So VC tu kena pendek sikit ke bawah. Okay, faham kan? Lepas tu apa kena buat? Belum dari. Yang y-axis dulu. Berapa lebihan panjang? Betul tak? Kan yang VR tu kan lagi panjang daripada VC. So berapa lebihan panjang? Maksudnya VL tolak VC. Kena ada satu anak panah lagi lebihan panjang. Anak panah tu adalah VL tolak VC. Okay, faham? So soalan tak semestinya VL kita lagi besar berbanding VC. Okay, korang kena tengok kalau soalan past year, kadang-kadang VC lagi besar lah. So bila lukis phasor diagram tu VC kena lebih panjang berbanding VL. Okay. Okay, lepas tu baru boleh dapatkan VRMS, intersection antara VL tolak VC dengan VR. Boleh. Okay dah tu. Boleh dah. Okay. VRMS. Okay. So phase angle kat? Okay, kat situ. So using phasor diagram tu maksudnya kita boleh guna segitiga right angle triangle kan. So kita akan guna tangent juga kan. Tangent phi. Boleh tulis terus. Tangent. Opposite kita. Tapak segitiga. Okay, good. So boleh letaklah. Radian. Okay. Dia ada 2 soalan Khadijah dekat situ.
Madam pun ni. Okay, find the supply voltage and the phase angle. So supply voltage apa yang dia minta? VRMS. Boleh. Sebab dia suruh guna phasor diagram, boleh tak buat VRMS sama dengan IRMS Z? Boleh tak? Tak, yang itu tak gunakan phasor diagram sebab kalau guna phasor diagram kita akan dapat trigonometri dan teorem Pythagoras. So kena juga guna yang dari phasor diagram punya, which is teorem Pythagoras. Yang itu. Okay, segitiga right angle triangle kita. Dua tiga sembilan, betul? 239.83. Betul. Okay. Pula volt lah kan kita punya voltage. Okay, good. So itu kita dah pukul berapa dah? Dah. 3. Okay, lagi 3 minit. Okay, Ain, boleh? B1. Korang boleh buat B tu ke semua sekali. Yang 15 dia yang tak boleh buat. Okay, so boleh buat sebagai homework B1, 2, 3 Roman. Okay, B1 soalan minta apa? IRMS. Okay, soalan minta IRMS. Dia bagi juga resistance, betul? Apa dia? Okay, space lah. Nak spacekan buku dia. Dia bagi R sekali Ain. Dia bagi R tu 68 ohm. So nak guna apa? Kita ada VR kan? Tadi kan kita ada individu punya voltage. So VR sama dengan IR. I tu kita tak payah buat subscript sebab I tu sebenarnya sama je untuk siapa-siapa punya. So VR sama dengan IR. Macam tu je kan? Sebab kita dah ada voltage resistor. .07. Banyak sangat. 2.07. Okay. Ampere. Okay, boleh. Simple je kan? Okay, lagi 1 minit lagi. Boleh? 2 Roman. Inductance and capacitance. If the supplied frequency is 50 Hz. Inductance apa simbolnya? L. Soalan minta L dan C ya. Ada 2 soalan dekat situ. Ada L and C. Dia bagi frekuensi 50 Hz. So ada frekuensi mesti guna 2πf tu kan. Sebab kat situ je formula yang ada frekuensi. So buat dahulu formula. XL kita buat XL dahulu. XL sama dengan 2πfl kan, dia tak ada 1/. Okay, 2πfl. Okay, the thing is kita tak ada XL. Soalan minta L tapi kita tak ada XL. Okay, so XL kita nak cari macam mana nak cari XL? VL sama dengan IXL. Kita cari yang anak punya. Voltage inductor sama dengan I darab XL. Yes, good. Kita dah ada dah voltage inductor.
Apa unit XL ni kena letak unit je. Bila dah dapat jawapan kena letak unit. Okay, good. So dapat L. Kosong point 50, kita buat 3 decimal places. So 503 Okay. L unitnya bukan ohm. L unitnya adalah Henry. Okay, kita dah belajar dah inductance, electromagnetic induction kan. So L unitnya adalah Henry. Okay, so C pula. Kita guna yang XC tu dulu, sama je. Okay, 1/2 pi F C. So kena cari XC dahulu sama macam tadi. BC sama dengan I X C. Okay, boleh korang bezakan formula yang anak-anak punya voltage dengan power supply punya kan? Boleh kan? First ranking kan? Kena jadi contoh. Kena jadi contoh kepada kelas lain. C kita nak cari betul. So yang ni naikkan ke atas, dia jadi darab. Lepas tu turunkan balik semula ke bawah kan. So dia bahagi. So darab dulu yang bawah pecahan. Yang ni kan ni per dekat sini. So benda ni akan naik ke atas. So darabkan 64.25. Darab 2 pi. Darab 50. Okay. Lepas tu yang kita darab ni sekali dengan C sebenarnya. So yang kita darab tadi letak balik semula ke bawah. So 1 bahagi answer. Yes, good. So 4.95 eksponen 5. Negatif 5. Farad. Capacitance farad. Okay. XC ni apa unitnya? Ohm. Sebab dia opposition kan. Dia adalah capacitive reactance. Okay. So korang boleh kot selesaikan resonance. Ada dah kan formula resonance yang madam bagi tadi. So korang boleh selesaikan sendiri untuk 3 Roman. Okay, so madam rasa tu sahaja. Kita akhiri kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Ans. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.